Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita kelas online bahasa Arab tingkatan 5, tajuk sharaf. Sebelum kita nak masuk tajuk baru, kita ulang kaji tajuk tasrif al-af'al. Okey, pertama kita lihat pada jalur yang pertama, lajur yang pertama, tasrif, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, ismul maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat. Ini sebelah kanan sekali itu. Itu adalah dia punya nama-nama bagi setiap tasrif. Okey. Boleh ikut Ustaz baca. Kita lihat kepada sulasi mujarrad, fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Okey, kemudian kita terus lompat kepada baris yang ke-7 tu. Kita lihat kepada sulasi mazid. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Lihat nombor 8. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Tengok nombor 9. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan aw fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Tengok nombor 10. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Nombor 11. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Nombor 12. Af'al la yuf'allu if'ilalan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Nombor 13. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Kemudian nombor 14. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Nombor 15. Istaf'ala yastaf'alu istif'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Kemudian cuba tengok kepada ruba'i mujarrad. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan aw fi'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun. Dan satu ruba'i mazid. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun. Okey. Habis tajuk tasriful af'al. Dah nampak dah semua wazan 10 itu ya. Fi'il madhi, mudhari' dan sebagainya. Okey, kita masuk tajuk hari ni. Tajuk pada hari ini kita belajar tajuk Al-Jamid wal-Mushtaq. Sebut semua Al-Jamid wal-Mushtaq. Okey, cuba lihat ya. Kita tengok dari segi pengertian Al-Jamid wal-Mushtaq. Al-Jamid, kalau lihat nombor 1 dulu. Ya. Al-Jamid ialah kata nama yang tidak diambil daripada fi'il atau kata kerja. Ingat ya. Tajuk pertama Al-Jamid, satu nama. Yang kedua Al-Mushtaq, iaitu yang kedua. Jamid, kita tengok Jamid dulu. Al-Jamid, ismul Jamid. Isim Jamid ni apa dia? Isim yang tak diambil daripada kata dasar fi'il, kata kerja. Nombor 2. Ismul Jamid ada dua jenis. Pertama, Ismul Zat. Yang kedua, Ismul Ma'na. Apa makna Ismul Zat? Satu Roman, tengok tu ya. Ismul Zat ialah kata nama yang boleh difahami melalui panca indera yang kita nampak dengan mata. Contohnya Asadun, maksudnya singa. Memang asal je kalimah Asadun, bukan daripada kalimah Asada, daripada fa'il, bukan. Dia memang kalimah isim yang isim zat atau nama. Contohnya Asadun, singa. Rajulun, lelaki. Qalamun, pen. Ya, dia Asadun tak ada asal daripada Asada. Rajulun tidak berasal daripada Rajala. Qalamun tak berasal daripada Qalama. Itu faham ya. Maknanya isim jamid ialah isim yang tak diambil daripada kata dasar fi'il. Yang kedua, ciri ataupun jenis yang kedua bagi isim jamid ialah ismul ma'na. Apa makna ismul ma'na? Kata nama yang boleh diketahui melalui akal, tergambar dalam fikiran. Dan ia juga dikenali sebagai masdar, kata terbitan. Maknanya semua kata terbitan adalah termasuk dalam ismul jamid. Ya, walaupun dia duduk dalam tasrif tu, tapi masdar tu sebab apa? Sebab masdar ni adalah isim. Ismul masdar makna kata terbitan.
Keterbitan suatu perkara yang tidak ada kaitan dengan masa dan tempat. Dia sebab apa isim jamid? Sebab dia tak ada kaitan dengan masa dan tempat. Ya. Contohnya maharatun, kemahiran. Ini terbalik sikit. Kalau mahara telah mahir. Kalau masdarnya maharatan, kemahiran. Kemahiran ni ismul jamid sebab dia masdar. Yang kedua contohnya kitabatan atau kitabatun, penulisan. Ya, asalnya kataba, maknanya masdar satu-satunya dalam tasrif fi'il, tasrif dia adalah satu-satunya ismul jamid. Kemudian contoh yang ketiga naubatan, giliran, naubah, giliran, wirsyah, bengkel, al-khashab, kayu. Itu bagi ismul jamid. Ingat, faham betul-betul ya. Ismul jamid ialah kata nama yang tak diambil daripada kata dasar fi'il, dua bahagian. Pertama ismul zat dan yang kedua ismul ma'na, iaitu masdar. Kemudian yang ketiga, apa makna ismul mushtaq? Ya, ismul mushtaq ini atau ismul mushtaq ialah kata nama yang diambil daripada kata dasar fi'il, kata kerja. Dia ada 8. Ismul mushtaq ini ada 8. Ya, ismul mushtaq ni ada berapa? 8. Yang pertama ismul fa'il, pelaku. Ya, fa'il, ismul fa'il maknanya kata nama pelaku, pekerja, sesuatu kerja itu. Contohnya faliqun berasal daripada falaqa. Contoh fa'ilun berasal daripada fa'ala. Ya, atau wazan fa'ilun. Tapak dia ialah fa'ilun. Kemudian ismul mushtaq yang kedua ialah ismul maf'ul atau wazan maf'ulun. Contohnya maghdubun, ghairil maghdub, maghdub. Ya, maghdub asal daripada ghadaba, marah, benci, murka. Maghdub maknanya dimurkai. Ya, ismul maf'ul maknanya mangsa ataupun dikerjakan. Ada makna di, kan. Ada tambahan di dan kan pada awal. Marahi contohnya. Yang ketiga sifat al-musyabah, sifatul musyabahah. Sifat al-musyabahah ni ialah satu sifat, ya, satu sifat pada sesuatu. Contohnya azimun, besar, yang besar. Bila sifat kita letakkan terjemahan dia yang besar. Asal daripada azama, telah besar. Azimun jadi yang besar. Kemudian yang keempat ismu tafdil, ya, atau ismu tafdil maknanya lebih. Ya, ismu tafdil maknanya lebih. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Inggeris, kalau big besar, bigger, biggest, biggest itu yang lebih besar. Ya, dari lebih ismu tafdil. Contohnya akbar, lebih besar. Lebih besar, maha besar. Allahu akbar, Allah maha besar, sangat besar. Ya, sangat hebat. Asal daripada kabura, akbar. Yang kelima, ismul mushtaq yang kelima, sighah al-mubalaghah, as-sighatul mubalaghah. Ya, as-sighah mubalaghah ni maknanya melampau-lampau, bersangatan ataupun over, melebihi, ya, sangat. Sifatul mubalaghah maknanya perbuatan yang sangat. Contohnya wazan dia adalah wazan fa'alun, fa'ulun dan fa'ilun. Ada 3 wazan. Contohnya sawwamun, orang yang sangat-sangat suka berpuasa. Asalnya daripada soma, yasumu, sauman. Sawwamun, orang yang kuat puasa. Kalau orang tidur, nama jadi nawamun, kuat tidur. Ya. Kemudian wazan yang kedua ghafur atau wazan fa'ulun. Ya, ghafara maknanya telah mengampunkan, ghafurun sangat-sangat cepat mengampunkan. Ya, kuat mengampunkan kesalahan. Yang ketiga fa'ilun atau wazan fa'ilun iaitu karimun, mulia, sangat-sangat mulia. Asal karuma jadi karimun. Yang keenam, ismu mushtaq yang keenam ialah ismu zaman, isim masa atau wazan maf'alun, iaitu asal daripada contohnya matla', masa terbit, masa keluar, ya. Matla'ul fajri,
tempat keluar, ya, masa keluar, bukan tempat, masa, ya, zaman, masa. Tala'a asalnya telah muncul, matla' masa kemunculan, itu, ya. Okey, masa kemunculan. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, ismul makan, iaitu atau wazan maf'al, iaitu contohnya makan tempat, tempat ialah tempat bermain, mal'ab. Asal daripada la'iba, main, tempat bermain, mal'ab, iaitu padang ataupun tempat bermain, ya. Ini pun adalah dikira sebagai ismul mushtaq yang ke-7. Ismul mushtaq yang ke-8, ismul alat, nama alat sesuatu, alat, ya, atau wazan, 4 wazan, mif'al, mif'alun, mif'alatun, fa'alatun, ya. Contoh alat untuk mendaki ataupun tangga, menaiki, mas'adun, asal daripada sa'ada, menaiki, ya, menaiki. Jadi mas'ad ialah satu alat untuk menaikkan kita ke tempat lain, iaitu tangga lah, ya, ataupun lift ataupun eskalator dan sebagainya. Kemudian yang kedua atau wazan mif'alun atau wazan miftahun, ya, alat untuk membuka, alat untuk membuka. Fatah makna buka, miftahun alat untuk membuka, ya. Dan yang ketiga mif'alatun, mithamatun, tahana, ya, tahana memanaskan, ya. Jadi mithanatun maknanya alat untuk memanaskan air, ya, water heater untuk mandi, ya. Kemudian yang keempat fa'alatun atau wazan ghassalatun, alat ghassalah makna basuh, alat untuk membasuh, alat untuk washing machine lah, ya, mesin basuh, iaitu ghassalatun. Okey, jadi itu adalah semua 8 jenis isim mushtaq. Nota, ya. Tengok tu ismul fa'il nombor 1, ismul fa'il adalah pelaku, pekerja. Kataba jadi katibun. Ismul maf'ul ialah objek yang dilakukan. Kalau kataba jadi maktubun, yang ditulis. Sifatul musyabahah ada sifat. Kalau cantik, yang cantik, jamilun. Ismul tafdil yang menunjukkan lebih, itu besar, akbar, lebih besar. Sifatul mubarah, over, besar, ya. Bersangat, menunjukkan bersangatan. Rahimun, sangat pengasih. Kalau ismul zaman yang ke-6, ismul zaman masa, matlaq, masa terbit. Kemudian yang ke-7 ismul makan, nama tempat, mal'ab, tempat bermain. Dan yang ke-8 ismul alat, menunjukkan alat, miftahun, alat membuka. Itu adalah 8 bagi ismul mushtaq. Jadi ini semua adalah di antara nota-nota yang ada. Jadi kesimpulan yang Ustaz boleh nyatakan, ismul jamid dan ismul mushtaq, ya, ismul jamid adalah kata nama yang tidak diambil daripada fi'il dan dia ada dua ciri dia. Yang pertama ismul zat yang memang didapati, ditanggapi dengan panca indera, contoh asadun, singa, rajulun, qalamun. Mana ismul makna yang tergambar, yang ditangkap oleh akal kita dari segi kata terbitan, masdar, maharatun, kitabatun dan sebagainya. Ismul mushtaq ada 8. Cuba ingat, hafal ni. Ismul fa'il, ismul maf'ul, sifatul mubah, sifatul musyabahah, ismul tafdil, sighatul mubalaghah, ismul zaman, ismul makan dan ismul alat. Ada 8 dan ini akan ditanya dalam ujian nanti, ya. Ujian pada kamu. Okey. Saya nak cuba kamu buka pada muka surat 18, ya, latihan dalam soalan peperiksaan percubaan 2019. Okey, soalan dia ialah mayyiz. Bila soalan mayyiz, jawapannya mesti ada sama ada al-jamid atau mushtaq dalam pilihan jawapannya. Soalan nombor 23 tu, bezakan ismul jamid dan mushtaq dalam kalimah yang bergaris di bawah. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah mencipta 7 langit dan bumi. Al-ard ismul jamid atau mushtaq? Kamu cuba tengok, ya. Kemudian yang keduanya, zurtu, saya menziarahi al-marid, orang sakit. Al-maridu fil mustashfa amsi, semalam di hospital semalam, ya.
inna mau'idal imtihan qaribun, sungguhnya masa untuk masa untuk peperiksaan sudah hampir. Soalan Melaka bezakan juga. Ijtima', dia ni jami' ke mustaq. Maftuh, jami' ke mustaq. Samawat, jami' ke mustaq. Soalan lagi perlih pula. Okey, soalan perlih dia lain. Ini pun boleh ditanya juga. Imla', isikan al-faraghat, tempat kosong berikut dengan kalimah yang munasabah. Mustaq, mustaqah, yang boleh diubah suai 8, boleh jadi 8 ni, dan kalimah kataba. Kataba maksudnya menulis. Cuba sesuaikan dalam ayat yang dinyatakan salwa ni dia apa dia, kalimah kataba, menulis. Cuba tengok dalam 8 tu boleh tak dia isim fa'il, ismul fa'il ke, ismul maf'ul ke, sifatul musyabahah ke, ismul tafdil ke, sighah mubalaghah ke, isim zaman, isim makan, isim alat. Apa yang sesuai sini? Salwa kosong, mahiratun, dia tu mahir, pakar, fi madrasah ibtida', dalam di sekolah peralihan, ya, ibtida', permulaan. Jadi kita nak katakan Salwa ini adalah seorang penulis yang mahir. Jadi jawapan dia Salwa katibatun, sebab dia perempuan. Katibun untuk lelaki, katibatun untuk perempuan. Jadi kena ubah soal. Ini soalan ni agak sukar, dan biasa soalan SPM macam ni bentuknya. Dia mustaqah, dia boleh berubah suai, boleh tukar-tukar 8 perkara itu berdasarkan kalimah katabah. Dia kena mahir dalam tasrif yang mula tadi. Hazihi risalah, surat ini bil lughatil injiliziyah, ditulis ataupun kita kata surat ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Kita nak tulis apa tu? Cuba kamu cari mana yang sesuai. Yatawajjahu at-tullab, pelajar-pelajar telah menuju ke mana? Kepada isti'arah, untuk meminjam buku. Kepada mana? Ya. Jadi kamu cuba lihat, mungkin maknanya tempat buku, perpustakaan. Pelajar-pelajar menuju ke perpustakaan untuk pinjam buku. Baru betul. Tengok yang munasabah. Soalan ni dia agak kerap ditanya dalam peperiksaan. Cuba buat latihan, ya, ini. Kemudian soalan Johor ni, ya, letakkan kalimah yang munasabah, mustaqah, yang diambil 8 tu daripada fa'il yang allati bainal qausain, dalam 2 kurungan di sebelah tu. Soalan pertama, cuba tengok dalam kurungan qoma, bangun, berdiri, ya. Okey, so apa yang sesuai di sini? Qoma ni nak tukar pada 8 perkara tu, apa dia, ya? Mak, rafi', ya, rafi'un fil Islam, dipandang mulia, tinggi dalam Islam. Ya, apa yang sesuai di situ? Qoma situ, ya. Sama ada ismul fa'il ke, ismul maf'ul ke, sifat musyabahah ke, apa yang tu, cuba tengok tu. Soalan kedua, ya, aqbala, jumpa. Aqbala, jumpa. Ni sulasi mazid, ya, aqbala, bertemu. Kullu ikhtilaf wa mushkilat, setiap perbezaan dan masalah, mushkilat, lil nuqash, patutnya bertemu untuk nuqash ni perbincangan, ya. Aqbal, ya. Cuba ubah suai ismul fa'il dia, apa dia? Aqbala yuqbilu iqbalan fa huwa muqbilun wa zaka muqbalun. Tengok daripada wazan, tengok macam mana dia boleh ubah, ya. Yang ketiga, nazafah, bersih. Al-ihtimam, mengambil berat, bi, apa dia? Al-bain, rumah, daripada sifat yang mulia. Okey, soalan Sarawak pula. Imla', isikan tempat kosong dengan kalimah yang munasabah. Kalimah fatahah, buka. Al-qira'ah, bacaan. Ilmu. Tengok yang mana sesuai. Cari 8 tu. As-suqul markazi, pasar markaz, ya, maknanya pasar raya lah ni, ya, markaz, pasar raya. Fatahah telah buka fi yaumis sabti, apa yang sesuai tu di situ, ismul fa'il ke, ismul maf'ul ke, sifat dan sebagainya. Okey, jadi sekadar itu saya nak sampaikan, ya. Dan cuba cari buku latihan dalam buku latihan lain, buat, jadi nanti hantar pada ustaz nak tengok. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.